Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azrai bin Badrul Hisham. Saya daripada kelas IC 2201A. Saya merupakan mahasiswa daripada Universiti Teknologi Mara. Dan pada hari ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membincangkan tentang tajuk kajian saya mengenai Sungai Arak di Syurga. Adakah Sungai Arak di Syurga itu wujud? Jadi, itu menjadi persoalan kepada kita umat Islam. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan serta menghuraikan bahawa adakah sungai arak di syurga itu wujud. Allah SWT berfirman, "Mathalul jannati allati wa'ida muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamri ladhatin lisyaribin وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرة ومغفرة من ربهم كما هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم." Maksudnya sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci, bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan, serta keredaan dari Tuhan mereka. Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam syurga yang sedemikian itu keadaannya sama seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam neraka dan diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? Sebelum kita masuk kepada isi yang pertama, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit tentang pengenalan Sungai Arak di syurga. Sebagaimana yang kita tahu, arak di dunia haram hukumnya dan dilarang untuk meminumnya kerana banyak keburukan daripada manfaatnya. Akan tetapi, minuman arak di syurga ini tidak mempunyai keburukan serta tidak memabukkan, dan ahli syurga juga tidak akan berkata benda yang sia-sia. Di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan di dalam surah Muhammad ayat 15 yang saya telah bacakan tadi, bahawa terdapat sungai-sungai di dalam syurga yang bermacam-macam jenis serta bau dan rasanya tidak akan berubah. Antaranya sungai arak yang sangat lazat rasanya, tidak seperti rasa arak di dunia yang tidak enak dan memabukkan. Maafkan saya. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata, di dalam minuman khamru itu, yakni arak, terdapat 4 perkara iaitu mabuk, pening, muntah dan kencing. Kemudian Allah SWT telah menjelaskan di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 19 bahawa arak di syurga itu tidak memabukkan dan membersihkannya dari unsur-unsur tersebut. Oleh yang demikian, arak di syurga ini sangatlah bersih dan jernih serta ia juga tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan di dalamnya seperti alkohol. Khamru yakni arak di syurga itu tidak akan membuat kepala menjadi pening, tidak membuat orang muntah serta tidak kerap kencing. Oleh itu amat beruntung sekali orang-orang yang bertakwa memasuki syurga Allah SWT yang indah itu kerana terdapat nikmat minuman dari sungai khamru. Baiklah, kita terus masuk kepada isi yang pertama iaitu konsep sungai arak di syurga. Yang pertama ialah Ibnu Katsir berpendapat bahawa di syurga terdapat sungai-sungai yang tidak berubah bau dan rasanya. Antaranya ialah sungai khamru yang lazat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Ianya bukanlah minuman yang berbau busuk seperti mana yang ada di dunia, namun ia adalah minuman yang memberikan kenikmatan kepada peminumnya. Dan di dalam firman Allah SWT surah As-Saffat ayat 47 telah menjelaskan bahawa di dalam sungai khamru itu tidak mengandungi alkohol yang memabukkan. Pendapat yang kedua iaitu menurut buku pemikiran Al-Razi, sungai arak di syurga adalah suatu minuman yang tidak menjadikan peminumnya mabuk. Sifat-sifat sungai tersebut tidak akan berubah seperti di dunia. Bahkan ia juga tidak ada masalah-masalah lain seperti sakit perut dan kepala. Selain itu, menurut tafsir Qurtubi, sungai khamru yakni sungai arak itu tidak dikotori dengan kaki-kaki dan tidak tercemar dengan tangan-tangan yang memerahnya seperti arak di dunia.
Sungai Khomru itu, yakni sungai arak di syurga itu sangat baik serta disukai oleh penghuni syurga kerana rasanya yang sangat baik. Seterusnya kita masuk kepada isi yang kedua, iaitu asal usul sungai arak di syurga. Berdasarkan buku Tanda-Tanda Kiamat dari Ibnu Katsir, sungai arak itu berasal dari syurga Firdaus, iaitu syurga yang paling tinggi sekali. Ibnu Affan juga meriwayatkan bahawa syurga Firdaus adalah yang paling tinggi tingkatannya dan dari situ terpancarnya sungai-sungai kerana di atasnya ada arasy Allah SWT. Maka mintalah kepadanya syurga Firdaus. Di samping itu, menurut buku yang ditulis oleh Adil Akhyar tentang malam pertama di syurga, sungai-sungai di syurga itu terletak di bawah mahligai serta istana dan taman-taman di syurga. Sungai-sungai tersebut akan memancar dari tingkatan syurga yang paling atas dan mengalir ke bawah menuju ke semua tingkatan syurga yang lain. Selain itu, menurut buku Ensiklopedia Kiamat yang saya kaji, Ibnu Mas'ud berkata, sungai-sungai di syurga itu memancar dari gunung-gunung kasturi. Sungai-sungai itu mengalir di depannya, yakni para penghuni syurga dan di sekitarnya. Bahkan ia juga mengalir di bawah kemah-kemah serta bilik-bilik mereka. Ia adalah sungai Khomru yang tidak akan memabukkan. Baiklah, kita teruskan dengan isi yang ketiga, iaitu ciri sungai arak di syurga. Dari pandangan Jalaluddin As-Suyuti, iaitu daripada tafsir Jalalain, di dalam syurga itu terdapat sungai-sungai dari air yang tidak akan berubah rasa dan baunya. Maksudnya, air itu tidak berubah serta tidak sama dengan air yang ada di dunia yang boleh berubah disebabkan adanya sesuatu yang bercampur dengannya. Contohnya seperti sungai Khomru yang tidak berubah rasa dan kelazatannya berbeza dengan arak yang ada di dunia. Rasanya akan berubah serta membawa keburukan kepada diri kita sendiri. Seterusnya, dari pandangan Al-Razi dan Al-Alusi, bahawa penghuni syurga dihidangkan dengan minuman arak yang rasanya sangat lazat, diambil dari mata air Al-Ma'in yang warnanya lebih putih berbanding warna putih susu. Pandangan yang seterusnya iaitu dari pandangan Saidin Mansur. Di dalam syurga memiliki kenikmatan seperti sungai-sungai yang jernih dan minuman yang sangat lazat rasanya, serta dihidangkan kepadanya khamar yang tidak memabukkan peminumnya. Pandangan ini kita boleh mempercayainya kerana pandangan ini diambil daripada jurnal Al-Asas yang bertajuk Konsep Al-Quran tentang Syurga. Penulisnya iaitu Saidin Mansur merupakan pencarah di Unismuh, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pendapat ataupun pandangan daripada penulis ini kita dapat mempercayainya kerana penulis ini menggunakan Al-Quran serta perbahasan ulama. Seperti yang kita tahu bahawa Al-Quran merupakan sumber asas bagi umat Islam. Seperti di dalam firman Allah surah An-Najmu ayat 3 dan 4 yang bermaksud Rasulullah tidak bercakap mengikut hawa nafsunya dan tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari maksud ini telah jelas bahawa Al-Quran dan hadis merupakan sumber asas umat Islam. Mustahil bagi seseorang Muslim untuk memahami syariat Islam melainkan dengan merujuk dua sumber tersebut. Daripada penulisan ini juga, ia akan memberikan kesan ataupun impak kepada diri kita, iaitu impaknya ialah impak positif yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek. Antaranya ialah dari aspek individu serta masyarakat. Umat Islam dapat mengetahui serta mempelajari ilmu Islam yang ada pada penulisan tersebut. Di samping itu juga, penulisan ini juga dapat membantu orang bukan Islam untuk mengkaji serta mendalami ilmu Islam, terutamanya tentang konsep syurga. Hal ini juga dapat memberi sumbangan kepada negara Islam. Keseluruhan daripada intipati di dalam artikel ini sangat bagus dan sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan bagi sesiapa yang ingin menambah ilmu tentang syurga. Hal ini kerana artikel ini telah menjelaskan mengenai pengertian syurga, gambaran syurga dan juga ciri-ciri penghuni syurga. Setelah kita memahami konsep syurga melalui artikel ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa agama Islam menyeru supaya umatnya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT agar keimanan mereka terhadap Allah akan wujud
Bahkan, masyarakat juga mempunyai pegangan akidah yang teguh. Hal ini juga akan membuatkan mereka mendapat tempat di syurga Allah pada hari akhirat kelak. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada isi yang keempat, iaitu sifat Sungai Arak di syurga. Pandangan yang pertama iaitu pandangan Jalaluddin As-Suyuti. Sungai Arak itu warnanya amat putih, lebih putih dari air susu. Selain itu juga, Sungai Arak yang mengalir di syurga itu tidak akan pernah kering selamanya. Seterusnya, berdasarkan pemikiran Al-Razi, sungai di syurga itu begitu luas berbanding luasnya anak sungai. Minuman dari Sungai Arak itu tidak bersifat campuran seperti arak yang ada di dunia. Di samping itu, arak adalah suatu minuman yang membuatkan peminumnya mabuk dan merosakkan akal. Akan tetapi di syurga ianya tidak akan terjadi sedemikian. Bahkan, ia akan memberikan kenikmatan kepada penghuni syurga. Menurut pandangan Ibnu Katsir, baunya sentiasa enak dan harum seperti bau kasturi dan membuatkan penghuni syurga ingin menikmatinya. Kita masuk kepada isi yang kelima, iaitu perbandingan Sungai Arak dengan sungai lain yang ada di syurga. Okey, berdasarkan pemikiran Al-Razi, minuman khamru dari sungai syurga itu bukanlah suatu minuman yang biasa diminum. Bahkan ianya tidak pernah diminum oleh umat Islam. Hal ini kerana di dunia, arak diharamkan kerana mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Oleh itu, mereka yakni penghuni syurga ingin merasakan kenikmatan arak yang ada di syurga itu. Hal ini berbeza dengan sungai-sungai lain yang ada di syurga seperti sungai susu dan juga sungai madu. Hal ini kerana kedua minuman dari sungai itu merupakan minuman asas sewaktu di dunia. Menurut buku Ensiklopedia Kiamat, di syurga terdapat bermacam-macam sungai. Antaranya adalah sungai susu, sungai arak serta sungai madu. Yang membezakan antara tiga-tiga sungai ini iaitu cirinya dan sifat-sifatnya. Sebagai contoh, iaitu sungai susu yang rasanya manis dan berlemak. Bahkan ia juga tidak akan rosak walaupun dibiarkan lama, tidak seperti di dunia. Selain itu, sungai madu. Sungai madu yang tidak akan bercampur dengan kotoran serta lendir lebah. Dan sungai arak. Sungai arak di syurga bersih dan warnanya putih, lebih dari putih susu. Dan juga penghuni syurga akan diberikan gelas-gelas serta piala-piala yang berisi di dalamnya khamru, iaitu arak yang lazat serta murni. Ia juga mengandungi kasturi bagi menambahkan lagi kelazatannya. Seterusnya, isi yang keenam, iaitu kesan beriman dengan Sungai Arak. Kesan daripada kita beriman bahawa adanya nikmat-nikmat di syurga kelak, kita akan menjadi seorang yang lebih bertakwa serta kita akan istiqamah melakukan segala perintahnya. Selain itu, Allah SWT juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 13 yang bermaksud, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan memberikan syurga yang ada di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ia juga merupakan kesan daripada kita beriman dengan adanya nikmat-nikmat di syurga kelak. Sebagai contoh yang lain, apabila seseorang individu itu menginginkan sesuatu yang dia mahu, dia akan lebih berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mahu itu. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Baiklah, kita sambung kepada isi yang ketujuh, iaitu amalan untuk mendapatkan Sungai Arak di syurga. Pandangan yang pertama iaitu menurut buku Ensiklopedia Kiamat, Allah SWT menjanjikan bermacam-macam kenikmatan kepada penghuni syurga. Demikian, barang siapa yang mentaati segala perintah Allah SWT, yakni mencegah diri daripada meminum arak di dunia, mereka akan mendapat ganjarannya sewaktu di syurga kelak. Selain itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diberi Allah minuman khamru, yakni arak di akhirat, maka hendaklah dia meninggalkannya, yakni tidak meminumnya sewaktu dia di dunia. Dan barang siapa yang ingin dipakaikan Allah sutera di akhirat kepadanya, maka hendaklah dia meninggalkannya, yakni tidak akan memakainya sewaktu di dunia. Kita pergi kepada isi yang terakhir, iaitu isi yang ke-8, iaitu perbandingan Sungai Arak di syurga dengan sungai di neraka. Menurut buku yang ditulis oleh Ahmad Ash-Shufi,
Sungai arak di syurga itu tiada alkohol serta tidak memabukkan. Penghuni syurga yang meminumnya tidak akan mabuk, akan tetapi ia akan merasakan kegembiraan. Namun, menurut buku Tanda-Tanda Kiamat, hal ini sangat berbeza dengan sungai yang ada di neraka. Sungai di neraka itu merupakan tempat pembuangan kotoran dan bermacam-macam benda busuk yang ada padanya. Sungai tersebut diberi nama sebagai Sungai Ghuthah. Kepada yang tidak tahu, saya akan memberitahu kepada anda semua bahawa Sungai Ghuthah ini diberikan khas kepada golongan orang yang meminum khamru sewaktu di dunia. Bukan sahaja orang kafir, bahkan ia juga kepada umat Islam yang meminum arak sewaktu di dunia dan mereka tidak mahu bertaubat. Hal ini juga telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Ash'ari bahawa Nabi SAW bersabda, ada 3 jenis manusia yang tidak masuk syurga, iaitu peminum arak, pemutus silaturahim dan orang yang mempercayai sihir. Barang siapa yang mati sebagai peminum arak, maka Allah SWT memberinya minum dari air sungai Ghuthah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, apa itu sungai Ghuthah? Rasulullah menjawab, sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur. Para penghuni neraka lainnya merasa terganggu oleh bau kemaluan mereka. Okey, baik, kita telah sampai kepada penghujungnya. Kesimpulannya di sini, kita sebagai seorang mukmin perlulah sentiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya seperti meminum arak di dunia yang menyebabkan mabuk dan sebagainya. Allah SWT telah menjanjikan kepada hamba-Nya yang taat dengan perintahnya, yakni tidak meminum arak sewaktu di dunia. Mereka akan mendapat sungai syurga yang rasanya sangat lazat dan memberi kenikmatan yang tak terhingga. Sungai arak di syurga ini tidak akan menjadikan peminumnya mabuk, bahkan ia tidak akan menghilangkan akal fikiran mereka. Sesungguhnya barang siapa yang meminum arak di dunia, ia tidak akan dapat merasakan kenikmatan arak di syurga. Bahkan, ia akan diberi minum dengan minuman dari sungai neraka yang dahsyat itu, iaitu Sungai Ghuthah. Sungai yang mengalir dari kemaluan pelacur sehingga membuatkan mereka tidak tahan dengan baunya yang tidak menyenangkan itu. Pintu taubat Allah sentiasa terbuka luas. Jadi, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap manusia pasti melakukan kesilapan. Bagi yang pernah meminum arak, bertaubatlah kalian kerana Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Allah SWT sentiasa menunggu taubat dari hamba-Nya. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Sabar dulu. Kalau korang semua suka video ni, korang boleh subscribe, like and share. Mantap.